Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Chapter 3 untuk fizik adalah berkenaan dengan force. Okey, jadi kita tengok learning objektif. Yang pertama, kita nak tahu basic knowledge in dynamic. So, dynamic ni apa dia? Dynamic adalah force which cause something to move. Okey. Okay, kita nak gerakkan sesuatu, so kita apply force kat dia. So, tu maksud dynamic. Okay. Kemudian kita akan tahu apa maksud Newton first law, Newton second law and Newton third law of motion. So, dalam chapter ni kita akan guna tiga-tiga ni. So, untuk bahagian awal ni, saya akan buat dua dulu. Newton first law dengan second law dulu. Okay, besok baru kita sambung untuk third law. Okay, selepas kita tengok definition, kita akan ada beberapa case untuk solvekan frictional forces ni dan static equilibrium. Okay, menggunakan tiga-tiga law ni. First law, second law dan last sekali third law. Jadi kita tengok dulu definition Newton first law, second law and third law. So, ini secara ringkas saya buat. Newton first law ni basically dia cerita tentang static object. Okay. Static object. So, static object ada dua case. Yang pertama, bila dia tak bergerak, at rest. So, objek tu acceleration dia kosong. Acceleration ni dia punya ni kan, pecutan dia. Dia tak ada pecutan sebab dia tengah diam. So, jadi bila F sama dengan MA, so bila A ni adalah kosong, automatic F tu kosong. So, tu maksud dia. So, case kedua, objek tu kita boleh kata static bila dia punya velocity dia constant. Okay, so bila velocity satu benda tu constant, so kita nak kira acceleration, kan, dia ada V2 tolak V1 bahagi dengan time. So, bila nilai dia sama, katalah 5, nilai pertama pun 5 meter per second. So, bila kita tolak, memang A dia sama dengan kosong. So, bila A sama dengan kosong, dia akan jadi macam case ni. A kosong, jadi F dia kosong. So, Newton second law adalah berkenaan dengan motion. Bila objek itu bergerak, dia akan melibatkan force sama dengan mass time acceleration. So, kita kena tahulah dalam situasi yang kita nak pakai ni, kalau dia kata constant speed, kita kena ambil F sama dengan kosong. Okay. So, kalau dia ada pecutan, acceleration, ada nilai, so kita baru boleh kira force dia. Force dia bukan kosong, dia ada nilai. Nilai dia adalah mass time acceleration. Dan last sekali adalah Newton third law. Bila kita dah kira force dekat certain object, so setiap force ni, every force has opposite direction. So, saya buat gambar rajah ni supaya kita mudah nampak. Kita ada satu objek, okay, dia bergerak dengan direction ke kanan. Okay, acceleration. So, bila ada acceleration, ada force punya nilai. So, bila force objek ni ke kanan, tali ni akan jadi tegang. So, tegang ni disebabkan tension. Jadi, F ni adalah positive direction sebab dia bergerak ke arah positif X, dan T ni adalah negative value sebab dia adalah bergerak ke arah negative X. Okay, itu adalah definition of Newton first, second and third law of motion secara ringkas. So, apa maksud force tu sendiri? Force adalah a push or pull that one object exert on one another that can cause a free body to undergo a change in speed, direction or shape. So, kalau push punya force, dia adalah, katalah ni manusia, so dia apply force away, keluar daripada orang ni. So, ni kita panggil dia adalah push. Okay, push, maknanya dia tolak keluar. So, satu lagi case adalah tarik kan.
So ni adalah pull. So kalau pulling, so dia menghala ke arah orang tu. Okay, source dia adalah orang tu. So sebab force sama dengan MA, so kita punya USI unit ni adalah Newton. So Newton tu maksud dia adalah kg, sebab ni kg, mass, acceleration meter per second square. So dia punya force ni, dia punya unit dia equal lah. So ni SI unit juga. So N Newton pun SI unit. So force is a vector quantity, so dia ada magnitude dengan direction seperti gambar yang kita dah buat. Jadi untuk bab ni, kita nak selesaikan masalah, kita kena tahu 4 jenis forces yang penting. Okey. Yang utamanya sebenarnya adalah ni. Dua je. Okey, kita tengok direction force tu ke mana. Okey. So kat sini mungkin ada kesilapan sikit So kita tak guna T dulu. So bila ada A, kita ada F. Okey, ni force pertama yang kita akan labelkan untuk objek tu. Bila dia bergerak, dia ada force Kemudian objek ni ada berat. Okey, W ni adalah weight. Weight tu adalah M darab gravity. So bila dia ada berat, weight, mass, dia akan ada weight. So mass dalam kg, so weight dalam newton. Tu je lah beza dia. Okey, darab gravity. So ni force yang penting. Okey, dua lagi tambahan ni adalah daripada Newton third law. Kalau weight ke bawah, dia ada opposite direction punya force. So ini kita panggil normal force. N. Okey, sama dengan ni. Okey, sama juga dengan force. Force dia bergerak sekarang ni, dia acceleration dia ke kiri. So F ke kiri. So bila dia ke kiri, dia mesti, kita assume dia ada friction. Friction dalam case ni ke kanan. Okey. So dia balance lah. Force ke kiri, dia ada friction ke kanan. So ni datang daripada Newton third law, dua ni. Okay. Yang force dengan weight ni adalah force yang asal ataupun based on Newton first law and second law. So ni ada contoh yang lain. Tadi force dia ke kiri, so sekarang force dia ke kanan. So bila force ni ke kanan, acceleration dia pun ke kanan juga. Okay, lepas tu dia ada opposite direction punya force untuk F ni, iaitu friction. So weight memang ke bawah. Okay, so kalau objek tu sengit sekali pun macam ni force dia biasa dia ikut surface. Okay, takkan force ni nak langgar bukit ni, tak mungkin lah. So force ni dia akan ikut surface. So bila ada force, ada friction. Tapi masalah weight ni dia ikut gravity. Weight ni mesti ke bawah. Okay. So kita kena, dalam kes ni kita kena pecahkan lah, bagi komponen ni WY. Okay, ni WX. Lepas tu dia punya normal force dia mesti keluar daripada ni, surface. Okay, nanti kita akan tengok contoh ni. So tadi kita dah cerita pasal friction. Friction ni sebenarnya adalah satu nilai, kita boleh kira daripada coefficient of friction. So biasa dalam soalan dia akan bagi nilai mu ni berapa. Biasanya 0 hingga 1.0. Okay. Nanti kita akan tengoklah contohnya 0.3. So kalau mu 0.3, kita boleh kira friction dia. Okay. Friction sama dengan mu darab normal force. Okay. Nanti kita akan tengok juga contoh dia. So dalam kes ni 0.3 darab N. So dia tak ada unit dia ada nilai je 0.3 tapi dia tak ada unit. So tak ada unit tu kita panggil adalah dimensionless. Okay, dia tak ada dimension. Okay, ni adalah explanation of Newton law. So ni application yang kita nak buat dalam kes ni adalah ni. Free body diagram. Nanti kita akan tengok. Okay, ni explanation yang saya buat gambar rajah tadi. Yang ni. Okay, ni summary dia. So secara detail ni boleh baca dalam bentuk ayat.
Object at rest will remain at rest. Maknanya bila dia rest, acceleration dia kosong. F dia kosong. Object in motion tend to stay in motion. Ini yang kita buat tadi. Bila constant speed, V constant, so dia masih zero acceleration. Jadi force dia adalah kosong. Okay. So ni contoh inertia. Asalnya coin ni acceleration dia kosong. So bila kita tarik kad ni, coin tu tak bergerak lagi. Sebab dia ada inertia. Dia remain at rest. So ni contoh yang kedua. So bila objek ni inertia dia tinggi, dia pun ada masalah. Kita nak start acceleration dia, force dia kena tinggi. Sebab dia nak overcome objek tu punya tendency to remain at rest. Objek tu kalau mass dia besar dan dia belum bergerak, so inertia dia tinggi. So bila kita start nak gerakkan dia punya net force dia kena besar. So kalau objek kecil, inertia dia rendah. So kalau macam bola ni dia tengah bergerak, okay. So bila mass dia kecil, force nak berhentikan dia pun kecil. Okay. So kalau objek yang macam kereta api ni, mass dia besar, so force dia besar. So bila kita nak berhentikan force yang besar, so kita kena ada braking system yang kuat lah. Okay. Newton second law, just kita ambil equation tu saja.